Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini, sebelum ni kita ada buat kursus-kursus berkenaan dengan sirah ibrah daripada Al-Quran, tetapi ada permintaan supaya kita mengadakan juga kursus, iaitu berkenaan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kerana dengan Quran itu mustahil untuk kita memahami Quran begitu saja tanpa ada petunjuk daripada Rasulullah SAW. Jadi kita daripada Al-Biqai Training Center bercadang untuk buat satu kursus berkenaan dengan hadis yang telah pun kita ketahui, kitab yang telah menyusun hadis-hadis ringkas yang kita semua tahu, iaitu karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini berkenaan dengan kita tahu hadis 40, di mana hadis 40 ni, walaupun kitab itu dinamakan hadis 40, tetapi dia sebenarnya ada lebih kurang berapa? 42 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah dalam kursus ini kita akan memperbincangkan berkenaan dengan ke-42 hadis itu secara keseluruhannya. Jadi kita katakan bahawa apa yang kita lakukan ini hanyalah cubaan untuk memahami hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan agama kita itu sendiri. Jadi dengan kita mengetahui ke-42 hadis ni, insya-Allah secara asasnya kita telah mempunyai pegangan yang cukuplah untuk mengamalkan agama Islam ini dalam kehidupan kita. Jadi ini asas-asas yang sepatutnya kita ketahui. Jadi Imam An-Nawawi ni kita tahu beliau ni umur dia taklah sampai macam kita ni, kadang-kadang ada yang sampai 60, 70 tahun. Dia hidup dalam lingkungan 40 lebih macam tu sahaja. Tetapi kitab dia masih lagi digunakan sampailah sekarang. Dan termasuklah kita ini nak ambil barakah daripada apa yang telah disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini. Jadi kita berdoa agar apa yang kita lakukan ini, ganjaran pahalanya dapatlah sampai kepada penulis asalnya, itu pengumpul dia Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana dia mengumpulkan hadis-hadis yang boleh dijadikan pedoman kepada kita ini insya-Allah. Okey, tayyib, tanpa kita melengahkan masa, sebelum tu kita buka slide dulu insya-Allah. Okey, jadi kalau kita lihat kepada slide show yang kita lihat tu, sebenarnya kita hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan syarah hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bagi yang biasa tadabbur Al-Quran tu, kita tadabbur kan, kita cuba memahami ayat Al-Quran. Begitulah juga sebenarnya kita nak lakukan, kita nak tadabbur apa yang ada yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni, syahadat kita ini adalah mengikut Allah SWT, bersaksi bahawa Allah SWT itu Tuhan kita. Kita jadi hamba dia, dan melalui syariat kita bersyahadah untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan ini hadis ni satu perkara yang penting lah digandingkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi kita terus sahaja tanpa melengahkan masa, kita nak lihat kepada hadis pertama. Dalam satu pertemuan ni kadang-kadang kita mungkin akan bincang 1 hingga 2, 3 hadis ataupun 1 hingga 2 hadis begitu. Kita nak bincang secara ringkas ini insya-Allah. Okey.
Taib, kita lihat pada hadis yang pertama. Kalau boleh lihat dalam slide ni, kita akan lihat bahawa hadis pertama ialah tentang niat. Tentang niat. Jadi niat ni satu perbincangan yang sangat panjang lah sebenarnya. Kalau dalam perbincangan, khususnya perbincangan dalam fiqh tu, adakah perlu kita lafazkan niat atau tidak, itu insya-Allah kita akan mungkin taklah menjadi tumpuan kita. Sebab bab fiqh ini kita serahkan kepada orang-orang yang lebih pakar lah. Jadi yang lebih hendak kita lihatkan apa sebenarnya tentang niat ni. Ada apa dengan niat ini. InsyaAllah kita nak lihat dalam pertemuan kita ni lah, dalam perbincangan kita ni, insyaAllah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada hadis yang pertama. Mudah-mudahan saya harapkan tuan-tuan puan-puan yang lihat kepada video ni boleh boleh nampak slide ni, mudah-mudahan, insyaAllah. Jadi slide yang pertama ni kita nak lihat kepada hadis pertama yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu sendiri. Beliau rahimahullah ta'ala memilih hadis pertama, iaitu berkenaan dengan niat. Jadi kenapa beliau memilih hadis ini tentang niat? Maka tak diragukan lagi bahawa niat itu merupakan neraca sama ada sah atau tidak sesuatu perbuatan kita, diredai atau tidak perbuatan kita itu. Adakah perbuatan kita itu hanya kerana melaksanakan satu adat kebiasaan, ataupun dia bertukar menjadi ibadah. Itu membezakan niat itu, membezakan antara suatu perkara itu hanya adat ataupun niat itu menjadikan ia ibadah. Misal contohnya, kalau saya membongkok, tiba-tiba saya membongkok seperti mana orang rukuk dalam solat. Tetapi saya membongkok itu hanya kerana tulang belakang saya sakit. Saya bukan niat kerana bersolat, maka dari sisinya saya tidak mendapat apa-apa pahala lah. Hanya hendak membongkok kerana badan saya sakit. Tetapi apabila saya berniat untuk mendirikan solat zuhur misalnya, maka dia telah rukuk saya itu, membongkok saya itu telah menjadi ibadah. Itu secara ringkas. Secara ringkas yang kita nak bincangkan apa sebenarnya niat itu. Niat itu menjadikan apa? Okey. Jadi kita bacakan terus secara ringkas sanad ini dipotonglah, sebab yang kita nak lihat bukan pada kajian sanad itu, yang kita nak lihat kepada kajian kepada teks itu sendiri, matan itu sendiri. Apa faedah pelajaran yang kita boleh ambil supaya kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Itu yang lebih pentinglah. Bab-bab sanad ni kita serahkan kepada orang yang lebih pakar. Baik. Kita teruskan an Amril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi hadis ni sangat ringkas. Hadis ni sangat ringkas dan senang untuk kita faham sebenarnya. Untuk kita yang membuka hati kita untuk agama ini, sebenarnya apa sahaja yang datangkan oleh Allah SWT, yang datangkan oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh Rasulullah SAW tu sebenarnya kita mampu faham kalau kita minta Allah SWT supaya dilapangkan dada kita ini dengan Islam. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kepada hadis ini sangat menarik, dari Amirul Mukminin, daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, saya besarkan sedikit supaya kita boleh nampak. Dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama a'malu binniyat. Innama a'malu binniyat. Bahawasanya amalan-amalan itu adalah bergantung, yakni bergantung kepada apa? Bergantung kepada niat. Niatnya. Kita teruskan. Wa innama limri'in ma nawa. Dan bahawasanya bagi setiap manusia itu apa yakni balasan yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah, siapa yang hijrah kepada Allah, yakni kerana Allah, wa rasulih, dan rasul dia, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Hijrah itu dapat kepada Allah dan rasul dia, maka hijrahnya itu diterima
kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrah kerana dunia yang ingin ia memperolehinya, atau kerana seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu adalah atas apa yang dia hijrah kerananya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita melihat kepada tadabbur, kepada syarah kepada hadis ini, sebelum kita cuba sedaya upaya untuk memahami hadis ini secara ringkas, kita lihat dulu kepada perawi hadis ini, kepada pelapor hadis ini, iaitu seorang perawi, iaitu sahabat Nabi SAW itu sendiri, di mana dia mendengar apa yang Nabi katakan kepada dia. Nama beliau ialah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau ni mendapat gelaran Abu Hafs. Beliau adalah Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua. Beliau peluk Islam pada tahun ke-6 kerasulan Rasulullah SAW. Dia peluk Islam lambat sedikit. Bahkan mula-mula dia agak menentang Rasulullah SAW ni, ada reason dia. Tetapi akhirnya dengan izin Allah SWT, dia peluk Islam pada tahun ke-6 kerasulan Rasulullah SAW. Jadi Islam itu juga boleh dikatakan dakwah Rasulullah itu dikuatkan dengan adanya Umar bin Khattab ini. Dan beliau juga menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah pada tahun ke-13 Hijrah. Apa jasa beliau? Antaranya secara ringkas meluaskan negara Islam dari timur ke barat. Jadi kita lihat bahawa orang yang ikut agama ni bukan tempat yang duduknya di masjid sahaja, bukannya duduk termenung sahaja, tetapi dia ada orang kata peranan dia dalam menyebarkan Islam ini sehingga ke mata dunia misalnya. Macam kita tak duduk diam begitu saja. Kita lihat kepada para sahabat, mereka ini adalah orang yang diredai Allah SWT, dan Nabi Umar bin Khattab ni orang yang dijamin, antara orang yang dijamin masuk syurga. Tapi lihat apa ikhtiar dia, usaha dia untuk Islam yang melayakkan dia untuk masuk syurga. Dan pengakhiran hayat dia, kita katakan dia syahid pada tahun 23 Hijrah, dibunuh ketika mengimamkan solat. Dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, oleh orang yang boleh dikatakan dia membunuh Umar Khattab ni ketika dia tengah solat, tengah mengimamkan solat. Itu antara biografi ringkas lah berkenaan dengan perawi hadis ni. Kenapa kita nak tahu? Sebab kita terhutang budi kerana beliaulah kita dapat hadis ni, kerana beliaulah kita ni dapat menyempurnakan akidah kita, menyempurnakan agama kita ini, kerana adanya orang meriwayatkan hadis-hadis ini. Jadi kita nak lihat terus kepada pelajaran hadis. Jadi kita tak nak kata panjang-panjangkan. Jadi sebenarnya hadis ni sangat penting. Maaf tuan-tuan. Bismillah. Bila kita tahu hadis ni, jadi kita kena tahu bahawa bila Nabi kata innama a'malu binniyat, bila Nabi kata setiap amal tu bergantung pada niat, jadi setiap perkara yang kita lakukan, sebelum kita lakukan sesuatu perkara, kita kena soal diri kita dulu. Mengapa saya mahu melakukan perkara ini? Kita kena soal, adakah apa yang kita lakukan itu selari dengan apa yang Allah mahu, selari apa yang diajar oleh Rasulullah SAW? Dalam keadaan apa sahaja kita nak tegur orang ke, kita nak amar ma'ruf nahi mungkar ke, kita kena tanya dulu, kenapa aku nak buat perkara ini? Kenapa aku nak tuntut ilmu? Kenapa aku nak bekerja? Kenapa aku nak cari rezeki? Kenapa? Jadi apabila kita lakukan perkara tersebut, maka kita sedar bahawa setiap apa yang kita buat ini adalah demi untuk mencari keredaan Allah SWT. Apabila kita tahu perkara ini, maka kita tidak melampaui batas dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan kalaupun kita tidak mendapat pujian atas apa yang kita lakukan pun tidak ada masalah, sebab kita tanya diri kita, kenapa aku lakukan? Benar kerana Allah SWT atau kerana ego sendiri, atau untuk mencari followers dan sebagainya? Maka sangat penting hadis ini mengatakan kepada kita, apabila kita melakukan satu perkara, kita kena tanya diri kita, mengapa saya nak buat perkara ini? Okey, bila kita dah tahu perkara tersebut, kita dah jelas bahawa apa yang kita buat ini adalah kerana Allah SWT. Di mana dalam Quran mengatakan bahawa orang yang mukhlisin ni, orang yang ikhlas ini, dia tidak akan boleh diganggu oleh syaitan. Iblis tak mampu nak sentuh dia.
Tak mampu nak ganggu dia. Setakat ganggu saja tapi tak memberi kesan kerana dia buat satu perkara itu kerana Allah. Dan perkara kedua yang kita kena tahu setelah kita berniat, kita tahu kerana aku buat ni kerana Allah, dan perkara yang kita buat tu mesti sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh kata aku niat nak minum arak ni kerana Allah SWT. Mustahil. Kita tak boleh kata aku makan rasuah ni kerana Allah SWT. Tak boleh. Niat itu tidak menghalalkan cara. Niat itu mesti selari dengan apa yang kita buat. Misal apa niat itu suatu perkara yang mesti basic dia secara asas dia mesti halal. Dan juga kita tidak boleh berniat atas perkara yang suatu perkara yang bukan ibadah. Misalnya aku berdiri kat depan matahari ni, tengah matahari ni kerana Allah SWT. Sengaja nak panas, nak menyesa diri nak panas. Yang itu pun tidak termasuk dalam yang dikehendaki oleh agama, bahkan merosakkan diri. Tetapi kalau kita kata aku ini bekerja di tengah panas misalnya, ada orang bekerja sebagai kontraktor misalnya, atau orang yang buat bangunan misalnya, aku berpanas-panas ini hanya semata-mata kerana mencari rezeki yang halal kerana Allah SWT. Kerana Allah SWT perintahkan untuk mencari rezeki halal, maka adat kebiasaan tadi telah menjadi suatu amal ibadah. Itu beza dia. Sesuatu yang harus itu boleh bertukar menjadi ibadah apabila sesuatu itu halal dan kita niatkan kerana Allah SWT. Jadi mudah sangat untuk kita masuk syurga sebenarnya kalau kita faham benar kepada hadis ini, faham benar kepada sifat agama itu sendiri, bahawa mesti niat benda yang betul atas perkara yang betul. Itu dia. Dan juga kita lihat lagi, dan rupanya niat ini serupanya melibatkan apa? Melibatkan kepada, boleh kita katakan, melibatkan kepada suatu perkara yang akidah itu sendiri. Kenapa kita katakan macam tu? Bila kita kata melibatkan akidah, kita katakan bahawa sesuatu perkara yang kita buat bukan kerana suatu perkara yang tidak ada petunjuk oleh Allah SWT atau Nabi. Misalnya kita niatkan bahawa aku simpan batu ini kerana Allah SWT supaya Allah terima ibadah aku, maka dia suatu perkara yang termasuk dalam boleh membawa kepada suatu perkara yang khurafat dan mempersekutukan Allah SWT. Kita bawa keris, kita kata dengan keris yang dibalut dengan kuning ini, maka aku minta Allah, aku niatkan bahawa Allah akan lindung aku. Jadi dia akan membawa kepada kesyirikan. Itu sebenarnya yang kita kena hati-hati. Jadi basic asas yang kita nak bincangkan hari ini ialah suatu perkara yang niatkan itu mestilah suatu perkara yang halal. Mesti perkara yang diiktiraf oleh syarak. Sebab tu kita ada bab-bab lain lagi, hadis-hadis lain lagi yang akan menyokong kepada, yang akan menjelaskan lebih kepada hadis yang kita bincangkan hari ini. Okey, itu antaranya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi antara perkara yang boleh kita tahu lagi bahawa ada perkara, seperti mana kita katakan tadi, ada perkara yang hukum asalnya harus. Maksudnya minum air harus, makan harus, tetapi boleh tak dia tidur harus. Sesuatu yang diperlukan oleh body manusia, biologi manusia memerlukan. Melakukan hubungan suami isteri misalnya harus. Itu semua diperlukan. Haiwan juga melakukan perkara tersebut. Tapi bagaimana hendak kita membezakan, menjadikan dia sekadar adat tetapi dia menjadi ibadah. Itu sebenarnya yang hendak kita belajar supaya hidup kita ni seperti mana yang kita ikrarkan dalam solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebenarnya yang kita nak. Hidup aku, inna solati, solat aku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kerana Allah SWT, Tuhan semesta alam. Yang kita ni hanya hamba sahaja. Itu sebenarnya yang kita nak bincangkan. Jadi ada perkara yang hukum asal dia harus. Macam misal saya minum air, hukum asal dia harus, tapi saya baca bismillah dengan nama Allah. Bismillah, kita baca bismillah dengan nama Allah, maka dia dah jadi ibadah.
Sebab apa? Sebab kita dah tahu bahawa dengan nama Allah lah aku ini mampu untuk minum air. Dengan nama Allah lah Allah telah memberi aku kekuatan untuk membasah tekak aku, so aku boleh bercakap dengan lebih lama. Kerana adanya air yang dicipta oleh Allah SWT membenarkan perkara tersebut. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah SWT, maka dia dah jadi ibadah. Mudah je nak jadi ibadah. Ikhlaskan semata-mata kerana Allah untuk dapat pahala. Itu sebenarnya antara pelajaran-pelajaran awal yang kita boleh dapat. Okey, kita lanjutkan. Kalau berkaitan dengan ibadah misalnya, kalau kita nak terus pergi kepada ibadah, kita nak sentuh sikit, bukanlah kita nak cerita pasal fiqah sangat, tapi kita nak sentuh sikit sebab dia berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Jadi kita lihat bahawa niat ini sebenarnya menjadi syarat sah kepada sesuatu ibadah khusus, terutamanya seperti contoh dia solat, puasa. Kita baru puasa bulan Ramadan kan, berihram misalnya untuk haji. So berniat itu adalah satu syarat untuk sah sesuatu ibadah. Cumanya menjadi persoalannya ialah misalnya ketika solat, satu soalan yang sangat popular, adakah kita wajib untuk melafazkan niat? Jadi kalau kita lihat bahawa sebenarnya niat itu tempatnya mana, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, niat itu tempatnya dalam hati. Jadi kalau kita lihat dalam mazhab, untuk menjadikan solat itu sah, seseorang hendaklah menyertakan niat dalam hati ketika bertakbiratul ihram, sedar akan tujuan dia untuk bersolat semasa lafazkan takbir tersebut, serta ingati jenis solat dan fardunya. Sementara niat untuk bersolat pula tidak disyaratkan melafazkannya, boleh rujuk dalam fiqh al-manhaji. Tapi kalau kita nak lihat sebenarnya apa maksud kita kena niat ketika tabaratul ihram ni? Adakah kita mesti ketika itu usolli fardhan subhi rakataini adaan lillahi taala, atau sebenarnya hanya sekadar kita tahu bahawa kita sedang mengerjakan solat subuh misalnya? Adakah mesti? Kalau kita lihat kepada perbincangan ulama misalnya, sebahagian ulama mewajibkan niat semasa takbiratul ihram, tapi pendapat yang utama bahawa hukumnya adalah sah. Tetapi makruh jika tangguhkannya sehingga pertengahan solat kerana menyia-nyiakan fadilat jemaah. Ini untuk orang solat nak berjemaah lah. Ni dia kena niat untuk berjemaah misalnya. Tetapi kalau kita katakan ikutkan, sebenarnya niat ini adalah kita tahu. Misalnya bila pas kita solat, orang tanya kita, kamu tadi buat apa ya? Kalau kita jawab, entahlah, aku pun tak tahu aku solat apa, aku buat apa tadi. Itu maksudnya dia ada something wrong. Dia ada masalah dengan mental dia, dengan jiwa dia. So dia kena pergi check psikiatris, dia ada masalah. Tapi kalau kita tanya, kamu buat apa tadi? Aku solat zuhur lah. Tak semestinya dia kata aku solat zuhur 4 rakaat dan sebagainya, sebab dia tahu, dia sedar bahawa solat itu adalah 4 rakaat, maka dia telah memadai. Bahkan sejak dia berwuduk daripada awal lagi, dia dah tahu bahawa dia memang nak solat zuhur dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi soal niat ini, kalau dalam misalnya ada pandangan ulama mengatakan bahawa melafazkan itu hanyalah untuk solat, terutamanya hanyalah sebagai untuk membantu. Tetapi kalau dia menyusahkan, kalau kita duk usolli tak masuk-masuk, maka tinggalkan itu lebih baiklah. Maka cukuplah niatkan dalam hati. Sebab kita tak perlu pun kita nak pergi makan, kita tak perlu sahaja aku lafaz, sahaja aku nak makan kerana Allah, tidak. Sekadar kita tahu saja cukup. Jadi meniat dan yang menarik juga kita katakan tadi, sebelum kita sampai kepada niat tu menjadi syarat sah, bahkan niat juga menukarkan suatu adat kebiasaan menjadi ibadah. Misalnya dalam hadis, kata silap dalam hadis Bukhari misalnya, ada Nabi kata orang yang melakukan hubungan suami isteri itu sendiri, lebih kurang maksud hadis, dia dapat pahala sedekah. Nanti orang tanya, macam mana atas sesuatu perkara yang kata memberi kesukaan, nikmat kepada manusia itu sendiri mendapat pahala? Suatu benda yang orang suka, bukan susah pun. Maksudnya kita boleh nampak bahawa ibadah tu bukan semestinya susah. Adinu yusrun, agama tu mudah. Jadi maksudnya apa Nabi nak ajar kepada kita? Bahawa Nabi kata, apa katamu kalau dia lakukan atas perkara yang sama tapi atas perkara yang bukan halal bagi dia? Di makna dia berzina dengan orang lain. Nampak tak? Orang yang berkahwin kerana Allah SWT, orang yang berniat nak menyelamatkan diri dia kerana apa, untuk menundukkan syahwat dia, mengarahkan syahwat dia atas perkara yang betul, atas pasangan dia yang halal, maka perkahwinan dia dapat pahala.
dengan syarat dia kata aku buat perkara ini supaya mendapat keredaanmu. Kita bekerja kerana Allah, nak cari rezeki supaya kita tak buat perkara yang haram, kita dapat pahala. Semua itu adalah rahmat Allah SWT supaya kita kekal dalam agama dia, supaya kita tak rasa agama dia susah sangat. Supaya kita tak rasa bahawa benda dunia ni tak boleh bawa kita ke syurga lah. Lihat pada macam mana Nabi Allah Sulaiman dia minta kepada Allah SWT. Dalam Quran diriwayatkan dia minta kepada Allah SWT supaya dapat suatu perkara yang suatu kerajaan yang takkan pernah ada pada zaman dia. Allah Akbar, hebat sekali seorang Nabi. Minta dunia tuan-tuan, tetapi dia membawa dia kepada Allah SWT. Dia nampak satu kerajaan, orang tak sembah Allah, Ratu Sabak tak sembah Allah, dia Islamkan, dia terangkan tentang Islam. Rakyat dia pun, burung Hud pun rasa macam tak boleh lah ada orang sembah selain daripada Allah. Tengok raja yang baik melahirkan rakyat-rakyat yang baik walaupun seekor burung. Kita katakan macam itu. Jadi dia niat, dia nampak, dia minta supaya singgahsana Ratu Sabak itu berada di hadapan dia. Allah benarkan, Allah izinkan. Apa berlaku? Dia kata, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhanku untuk uji aku sama ada aku syukur atau kufur. Lihat bagaimana seseorang yang meminta satu benda dunia tapi dia menjadi ibadah kerana niat dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teruskan lagi dalam hadis yang sangat menarik ni. Mungkin kali ini kita dapat hadis satu dua hadis insya-Allah. Kalau tak satu hadis saja, mungkin kita bagi satu lagi hadis. Jadi antaranya ialah berniat, ya. Kalau tuan-tuan nak kalau tuan-tuan tahu ataupun tuan-tuan memang tahu pun, berniat ni sebenarnya melakukan perkara yang baik pun kerana Allah juga dah dapat pahala. Baru niat saya tuan-tuan. Aku niatlah besok nak masuk kelas misal. Tapi tak boleh masuk. Dah daftar dah tapi tak dapat nak masuk sebab ada sebab-sebab tertentu. Insya-Allah kalau benar kerana Allah maka akan dapat pahala juga. Kita lihat pada maksud hadis. Kita lihat hanya pada maksud hadis. Okey. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya harap tuan-tuan puan-puan boleh dengar. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu boleh nampak insya-Allah. Daripada Nabi SAW, baginda meriwayatkan hadis qudsi. Hadis qudsi ni apa? Hadis yang Nabi dengar perkataan Allah tapi Nabi sampaikan melalui kata-kata dia sendiri. Dia bukan macam Quran. Quran yang apa yang Nabi dengar daripada Jibril dengar daripada Allah, yang itulah dibawa secara exactly. Keimanan kita exactly kita dapat seperti mana yang Nabi dapat first hand. Jibril dapat daripada Allah, Jibril bagi kat Nabi Muhammad SAW, dapat kat sahabat, dapat kat kita, yang itulah sebiji. Berbeza dengan hadis kursi, suatu perkara yang Nabi dengar daripada Allah dalam mimpi misalnya, dan mimpi Nabi itu benar, wahyu, dan Nabi sampaikan dalam perkataan dia sendiri, itu hadis kursi. Jadi baginda riwayatkan daripada Tuhannya Azza wa Jal, firman dia, baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan yakni balasan siap kebaikan yakni pahala dan siap kejahatan yakni dosa. Kemudian Allah jelaskan maksud dia. Maka sesiapa berniat melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya sebab uzur, dia nak pergi belajar masuk kelas misalnya, ada sebab-sebab tertentu yang menghalang, internet down ke apa dan sebagainya, maka menyebabkan dia tak dapat nak masuk, maka Allah SWT tulis kebaikan itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna untuk dia. Satu kebaikan sempurna, seolah-olah dia buat. Dapat satu. Tetapi kalau dia berniat untuk lakukan kebaikan, lalu dia lakukan, maka Allah tulis kebaikan sisinya sebanyak 10 kebaikan. Kalau dia buat, dia dapat 10. Tadi dapatlah satu sempurna. Khalas, selesai, dapat. Yang ini sebanyak 10 kebaikan sehingga 700 gandaan. Sehingga gandaan kebaikan yang banyak untuknya. Itu dia. Itu Allah SWT. Dalam Quran kata orang yang infak, Allah bagi sampai 700 kali ganda, bahkan lebih lagi. Rupanya niat nak buat baik, Allah tak mampu tengok orang susah. Tengok ustaz ni tolong orang ni, tolong orang sana. Kita tak ada duit nak tolong, apa macam mana nak tolong. Kan? Tapi niat, Allah kalau aku ada, aku nak tolong ya Allah. Tapi ni tak ada langsung ni. Dapat satu kebaikan yang sempurna. Bukan niat saya saja, bukan niat nak buat dia tapi sebenarnya tak nak buat pun. Tak jadi sebab Firaun dia lafaz pun dia beriman, tapi Allah tahu tu cuma lafaz yang sia-sia. Kalau dia selamatkan pun kemungkinan besar untuk dia kembali kepada kekafiran itu ada. Macam orang telah nampak azab Allah SWT
Dia nampak azab Allah di akhirat. Dia minta supaya Allah kembalikan dia di muka bumi. Allah tak kembalikan sebab Allah tahu, Allah kata pun dia akan buat benda yang sama juga. Jadi yang itu tak valid. Ini orang niat nak buat baik betul-betul, tapi tak boleh nak pergi perang. Misalnya zaman sekarang kita nak tolong orang kat Palestin, kita nak pergi perang. Macam mana nak tolong negara kita pun tak boleh. Kita kata macam tu. Jadi kita bantu segala mampu. Sekurang-kurangnya kita berniat untuk bantu, maka kita dapat pahala. Yang satu pahala yang sempurna. Kata Allah lagi rahmat, kata Nabi lagi, dia rakamkan daripada apa yang Allah kata melalui perkataan dia sendiri. Sebaliknya, jika dia berniat melakukan kejahatan tapi dia tidak melakukannya kerana takut kepada Allah SWT. Bukan ya tuan-tuan, kadang-kadang dalam kes dia tengah nak merompak ni, tiba-tiba dalam perjalanan nak pergi merompak tu accident, mati. Maka itu bukan dia batalkan, itu Allah yang batalkan, dia berdosa lah. Makan mati dalam na'udzubillah, dalam su'ul khatimah, dalam penutup yang buruk. Na'udzubillah. Ini dia dah nak pergi, tiba-tiba teringat dosa. Allah, berdosanya aku buat benda ni. Kang tembak-tembak, kang tertembak orang pula tengah nak merompak. Maka dia batalkan, maka dia dapat. Allah kata dia tak jadi buat kejahatan, maka Allah SWT tulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Macam orang berniat nak melakukan benda baik tadi. Sekiranya dia niat lakukan kejahatan, lalu dia lakukan, Allah akan tulis satu je kejahatan bagi dia. Itu balas yang setimpal untuk kejahatan, tapi balas yang melampau-lampau atas perkara yang baik. Itu dapat kita perolehi dengan berniat. Nah, itu dia tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Niat ini bukan satu yang enteng-enteng. Bukan sesuatu yang biasa-biasa. Imam An-Nawawi dia letak dalam ni, dia nak supaya kita tetapkan setiap niat ni betul. Mengajar kerana Allah SWT, nak buat tulis buku pun kerana Allah SWT, nak dapatkan masters ke PhD pun kerana Allah SWT, semuanya kerana Allah SWT. Nak pergi sekarang ni kan kita tak boleh semayang, semua kita niat nak pergi semayang Jumaat kerana Allah SWT. Bukan nanti bila dah boleh pergi tak pergi pun. Jangan macam tu. So niat itu sendiri. Niat adalah apa? Dorongan hati ke arah sesuatu yang dilihat oleh hati sesuai dengan satu tujuan, berupa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat yang sekarang atau yang akan datang. Jadi ada juga pendapat bahawa niat adalah menuju sesuatu yang diingini dengan mengerjakannya. Itu dia. Okey. Jadi setelah kita ketahui perkara ini bahawa insya-Allah kita beramal dengan hadis ini, maka kita katakan bahawa selepas ni apa yang aku lakukan, sesuatu adat pun aku lakukan, semuanya aku lakukan kerana Allah. Misal, aku bersama dengan anak-anak bermain-main misalnya, demi apa? Demi kerana Allah SWT, kerana Allah SWT itu memperintahkan supaya bagi nafkah, bagi perhatian kepada anak-anak, bagi kasih sayang kepada anak-anak. Kita niatkan kerana Allah SWT, maka dia mendapat pahala. Kita buat suatu perkara, kita baca bismillah kan, dengan nama Allah, maka kita sedar bahawa setiap apa yang kita buat itu kerana Allah dan atas keupayaan Allah, maka semua itu bernilai pahala. Wallahu a'lam. Tetapi kalau kita buat hanya semata-mata kerana adat, orang lain kahwin, kita kahwin. Orang melakukan hubungan, kita melakukan hubungan, sama macam haiwan macam tu. Jadi itu tidak menjadi angkatan nilai pahala. Tapi kalau kita buat setiap sesuatu itu dengan niat kerana Allah, kerja susah payah kita semua apa semua, kita kata ya Allah, letih ya Allah, tapi tempat nak cari rezeki halal, kita semua insya-Allah akan dapat pahala. Sebab sahabat-sahabat kita yang hantar makanan sekarang ni, niatkan kerana Allah SWT. Niatkan nak cari rezeki halal. Niatkan kerana hendak mencari rezeki yang halal, memberi nafkah kepada anak isteri. InsyaAllah setiap perjalanan kita itu ada diredai oleh Allah SWT dan mendapat pahala. Wallahu a'lam. Demikian kita selesai secara ringkas tapi padat insyaAllah berkenaan dengan hadis niat ini. Okey, kita terus kepada satu lagi hadis insya-Allah, dua hadis hari ini, iaitu hadis kedua yang juga sangat-sangat penting menjadi asas kepada agama, itu berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang tak dapat join hari ini, jangan risau, kita akan ada ini dalam
YouTube insya-Allah kita akan upload, dan juga masih boleh join lagi insya-Allah dalam iklan yang tertera dekat page Al-Biqai Training Center insya-Allah. Jadi kita lihat kepada hadis yang kedua ini adalah iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Okey. Kita tahu ada apa dengan hadis ini. Apa tu iman, apa tu Islam, apa tu ihsan. Okey. Kalau kita lihat kepada hadis ini, an Umar radhiyallahu anhu aidan qal. Sini kata Imam Nawawi kata daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu juga, dia berkata, masih diriwayatkan oleh perawi yang sama, jadi kita tak lihatlah kepada perawi sebab yang sama, sebab perawi yang sama. Apa kata Nabi? Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bainama nahnu julusu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaum idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah huwa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a as-sya'iyata tawaluna fil bunyan. Summa intalaq falabithtu maliyan. Summa qala ya Umar atadri man as-sa'il? Man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Okey, kita terus pada terjemahannya daripada Saidina Umar juga, iaitu radhiyallahu anhu, beliau kata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam, yang tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda musafir, dan tidak seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk menghampiri Nabi SAW, lalu disandarkan kedua-dua lututnya ke lutut baginda dan meletakkan dua tapak tangannya atas dua paha baginda seraya berkata. Kita betulkan typo error. Baginda seraya berkata, wahai Muhammad, ya Muhammad, akhbirni ani Islam, terangkan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, Islam itu bahawa engkau naik bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, dan bahawa engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan,
menunaikan haji ke Baitullah, yang ini Mekah, sekiranya engkau berkuasa mengerjakannya. Lelaki tersebut berkata, benarlah engkau. Maka kami pun merasakan hairan kepadanya. Dia yang tanya, dia pula yang benarkan. Macam itulah kita kan. Kita pun pelik. Ni ajaib ni. Dia tanya, dia kata betul. Biasanya kalau orang tanya, dia tak tahu. Tapi ini dia tanya, dia kata betul. Dekat Nabi pula tu. Jadi dia tanya, terangkan kepada aku tentang iman. Baginda bersabda, iman itu ialah bahawa engkau percaya kepada Allah. Nampak, iman tu maksudnya percaya kepada Allah, para malaikat dia, kitab-kitab dia, para rasul dia, hari kiamat, dan bahawa engkau percaya kepada qadar baik dan juga buruk. Lelaki itu kata, apa? Sodakta, engkau benar engkau ni. Dia kata lagi, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Baginda bersabda, ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau lihat dia. Sekiranya engkau tak dapat lihat dia, maka sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu tanya lagi, terangkan kepada aku tentang kiamat. Baginda bersabda, orang yang tanya tentang kiamat tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lelaki itu berkata, maka terangkanlah kepada aku tanda-tanda dia. Baginda bersabda, antara tanda-tandanya ialah apabila seseorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Dan apabila engkau lihat orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan papa kedana yang hanya menjadi penggembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan, itu bertukar menjadi kaya raya. Kemudian lelaki itu berlalu, lalu aku terdiam seketika. Umar kata, aku terdiam sekejap. Kemudian baginda tanya, wahai Umar, Nabi tahu kan sahabat-sahabat dia, Nabi rapat dengan sahabat-sahabat dia. Nabi tanya, wahai Umar, adakah kau tahu siapa lelaki yang tanya tu? Nabi tahu apa yang bermain dalam fikiran Umar. Aku kata, Allah dan Rasul lagi tahu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. So baginda bersabda, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Hadis riwayat Muslim, Al-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad. Hadis yang kita sedang bincangkan, inama amalu binniyat, tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi apa sebenarnya pelajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini secara ringkas? Pertamanya, kita lihat bagaimana Jibril ini dia datang dalam bentuk manusia. Ini dalil mengatakan bahawa para malaikat dia boleh menjelma. Cumanya ulama bincangkan, adakah dia akan menjelma jadi ular ke apa macam jin? Ada ulama mengatakan tidak. Malaikat ini dia menjaga kemuliaan dia. Dia selalunya bila dia jumpa dengan Nabi, dia akan jumpa datang dalam keadaan manusia. Sifat dia kita lihat sempurnalah. Kemas, dia datang wangi, jadi menjaga keterampilan diri. Jadi di sini sebelum Jibril cakap dia datang untuk ajar agama ni, Nabi kata, dan dia juga ajar apa? Agama termasuk dalam ahlak, cara. Bukan sekadar kita tahu fiqh tapi tidak berahlak. Tapi itulah yang kurang pada zaman kita ni, termasuk saya sendiri. Kita kurang perkara ini. Kita kurang ahlak. Dan kadang-kadang kita terlepas, kadang-kadang kita buat suatu perkara yang tak sepatutnya. Jadi apa yang Nabi tunjuk kat kita melalui hadis ini, dia datang dalam malaikat Jibril ini datang dalam pakaian kemas, dia wangi, dia jaga keterampilan diri supaya apa, bila kita nak belajar sepatutnya kita macam itulah. Janganlah dengan tak mandinya, dengan busuknya, dengan berserabainya kita pun pergi sekolah, pergi universiti dan sebagainya. Nampak kita tidak serius dalam menuntut ilmu. Sebab dia memberi kesan juga kepada diri kita, sama ada kita betul-betul nak belajar atau tidak. Duduk dan pula zaman-zaman Zoom ni sekarang, kadang-kadang tutup kamera tak tahu apa kita buat. Saya faham kadang-kadang orang tutup kamera tu sebab apa, aurat dan sebagainya. Kadang-kadang rumah pun bersepah, anak-anak dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi kalau boleh dalam ditutup kamera itu juga, kekalkan dalam mendengar. Begitulah kita kata macam tu. Mesti ada orang kata adab itu. Kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam, apabila dia sampai kepada nak berjumpa dengan Wadi Suci Tua tu kan, dia sampai kepada satu tempat yang suci itu. Apa yang Allah suruh kepada Nabi Musa alaihissalam ni? Nabi Musa suruh Allah SWT suruh Nabi Musa ni tanggalkan kasut dia. Ada adab-adab dia sebelum menerima sesuatu yang elok. Datang kat tempat yang elok, tanggal kasut. Datang orang pakai kasut buat apa? Kita katakan ada adab dia sebelum kita nak menuntut, nak mendengar ilmu wahyu ini.
Hadis juga termasuk ilmu wahyu sebab dia datang daripada Allah. Tidak ada yang datang daripada Nabi itu sesuatu yang datang daripada diri dia sendiri. Itu antara yang kita boleh belajar. Adab akhlak ini sangat penting untuk kita belajar dan kita amalkan. Saya sebenarnya risau tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat. Zaman kita ni, kita zaman internet, zaman Zoom, Google Meet dan sebagainya, zaman media sosial. Manusia telah mulai hilang adab dan tata tusila. Manusia telah hilang rasa empati dan simpati kepada manusia. Simpati dan empati kepada manusia. Yang dipikirkan hanya hendak menegur orang. Tetapi akhirnya tidak dipikir kepada akibat-akibat yang lebih buruk. Tidak ada perasaan. Hanya berapa orang saja yang ada nilai tata susila yang hendak menegur dengan cara yang baik dan sebagainya. Itu sebenarnya kita kena fikir-fikirkan. Kadang-kadang kita bercakap dengan orang yang usia dia nak usia nenek kita, usia mak kita, usia orang dah ada cucu semua, takkan kita nak override dia macam tu sahaja. Kita kena ada adab dan tata tusila. Jadi kita lihat Jibril ajar agama ini sebelum dia ajar agama itu sendiri. Dia ajar melalui apa? Melalui perbuatan sebelum kata-kata. Kalau kita dapat lihat juga, apa yang ditunjukkan adalah menghormati guru, duduk dengan sopan di hadapan guru, duduk dekat dengan guru supaya mudah dengan apa yang disampaikan. Jadi Zoom dengan Google Meet dia boleh kira berguru. Tak boleh lah, sebabnya apa? Syarat antaranya duduk dekat. Ni dekat betul, pekup earphone, headphone, memang boleh dengar. Dan boleh tanya soalan, buat anytime chat. Boleh cakap pakai mikrofon pun boleh. Kita katakan macam tu. Sangat-sangat mudah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So apa saja yang penting kita niat untuk berguru. Cakap tadi kan kita kata inama amalu bin niat. Niat berguru untuk apa? Untuk baiki diri, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang Islam yang baik. Jadi kita dapat pahala. Yang menarik juga dalam hadis ni nanti yang kita baca tadi, apabila Rasulullah SAW ditanya tentang kiamat, bila kiamat, Nabi cakap taklah yang bertanya itu, taklah yang tanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Bermakna dua-dua tak tahu. Malaikat sendiri pun tak tahu bila kiamat. Kalau ada orang dakwa satu perkara yang gaib, maka orang itu boleh diragui kebenaran dia, selagi mana dia tidak mendatangkan bukti yang nyata, terutama bukti yang datang daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW, adab itu sendiri sebelum mereka mengajar agama itu, antaranya adab. Sebab orang suruh berguru boleh lihat pada adab guru dan sebagainya. Sebabnya apa? Dia dapat lihat bahawa Nabi mengaku, aku tak tahu ni. Nabi tak ada tiba-tiba macam nak reka ke atau bisik-bisik dengan Jibril, tolong aku bagi jawapan, malulah orang tak tahu, aku tak tahu ni. Tak ada. Nabi direct gentleman, Nabi kata aku tak tahu. Taklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang menanya, lebih kurang masuk hadis. Jadi kita dapat lihat bahawa itu sebelum kita pergi kepada butiran hadis ni, kita dapat lihat adab dan akhlak yang ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Rasulullah ini kita kata murabbi. Dia tunjuk benar adab bagaimana untuk berjalan. Inilah akhlak Al-Quran. Al-Quran bergerak, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang belajar Quran, dia tak belajar hadis Nabi, maksudnya dia tidak tahu benar apa yang Allah ajar ni. Dia tak tahu sebenarnya agama kalau dia tak ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita teruskan. Jadi hadis ini juga sebenarnya menerangkan kepada kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Tuan-tuan boleh tujuk pada hadis, saya pergi ringkasan pelajaran sahaja. Hadis ini menerangkan apa? 3 prinsip agama. Itu apa? Kalau kita lihat secara ringkas tadi, rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Okey. Dan antara yang Allah ajar juga adalah apa? Ihsan. Apa tu ihsan? Penting sangat dalam ibadah ni. Kita mestilah beribadah seolah melihat Allah. Seolah melihat Allah. Kita mesti beribadah seolah-olah kita melihat benar depan Allah SWT ni. Depan kita ni ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia Nabi kata? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menyembah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
seperti mana kau melihatnya. Fa illam takun tara, kalaupun kamu tak dapat lihat, fa innahu yara, dia tengok kau. Kalau kita dapat pegang ihsan ni, maka kita akan lihat, kita takkan ada orang berani untuk melakukan maksiat atau orang ambil mudah dalam ibadah. Sebab kita beribadah seolah-olah melihat Allah, melihat sendiri Allah tu. Kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Bayangkan bos kita ada depan kita, tak berani kita nak mengulat. Kita kata macam tu. Ataupun duduk belakang kita, tak berani kita. Duduk straight tegak depan komputer, nak mengulat sikit pun tak berani, nak tengok benda lain pun tak berani, nak pergi tengok Facebook, nak cari salah orang pun tak boleh, kena buat kerja. So kita beribadah macam mana? Seolah-olah melihat Allah. Kalau tak mampu, kita kena yakin benar, percaya benar bahawa Allah lihat kita. Itu antara dia asas. Kalau semua orang dapat ini, kita rasa muqarabah Allah SWT, Allah sentiasa melihat, insya-Allah semua okey, khalas, selamat semua. Semua masalah selesai. Tapi malangnya itulah kita orang lemah iman, termasuk saya sendiri, jarang kita ingat Allah SWT. Kita lupa masa nak menaik ni, kita lupa bahawa Allah SWT lihat. Kalau kita dapat perkara ini, ihsan ini, kita akan buat suatu kebaikan, tolong buang duri jalanan semua, sebab ihsan kita, rasa kesian kita, walaupun orang tak tahu, tapi Allah tak tahu. Tak perlu kita nak ambil handphone, nak rakam ke apa-apa yang sedang kita buat, ke kita nak tulis status dan tahajud or whatever. Tak perlu. Sebab cukup Allah tak tahu. Biarlah tidak dikenal di dunia, asalkan dikenal di langit. Itu sahaja. Jadi ibadah hamba diri kepada Allah seolah-olah lihat Allah. Kalau tak mampu, Allah tu lihat kita. Itu antara yang kita boleh belajar. Dan juga yang kita belajar juga dalam hadis ini, kalau tuan-tuan rujuk nanti hadis, saya pergi kepada penjelasan terus. Hari kiamat adalah peristiwa besar yang menjadi salah satu rukun iman. Kan kita belajar rukun iman kat sini. Jadi apa dia? Setiap seorang manusia pun tahu bila dia berlaku. Walaupun Rasulullah SAW itu sendiri. Kalau ada orang dakwa tahu bila kiamat, kalau orang kata dia tahu benda gaib, dia kena buktikan, dia kena bagi tahu mana kau dapat ni. Sebab ada orang dakwa kan, kalau Tok Bomo bagi tahu dia tahu benda gaib, nampak jin lah apa semua, dia kena datangkan bukti. Sebab seorang nabi pun dia dengan rendah diri, dia kata aku tak tahu. Aku tak tahu, yang tahu tu Allah. So dia ada sebahagian daripada ilmu gaib yang tak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Bahkan dikatakan malaikat yang tiup sangkakala itu pun dia tak tahu bila. Bila Allah perintahkan, nanti dia tiup lah. So benda gaib mutlak, ada benda gaib mutlak yang hanya Allah SWT tahu. Ada yang Allah kongsikan kepada kita dalam Quran, dalam hadis Nabi. Jadi kita katakan tadi, siapa yang mengaku tahu perkara gaib, dia mesti datangkan bukti atas perkara tersebut. Jadi jangan mudah. Kita dah belajar agama ni, jangan mudah untuk kita terima pandangan orang tu macam tu sahaja. Mesti ada bukti. Itu agama kita, ada kitab, ada hadis. Jadi semua dah selesai. Tak boleh kita nak mereka-reka, tak boleh kita kata macam tu dan ini, mendakwa itu dan ini tanpa ada bukti, tanpa ada dalil. Itu tujuan kita belajar dalil ni, supaya kita tahu bahawa apa yang kita belajar ini bukan suatu yang berdasarkan andaian-andaian, tetapi dia telah ada documented, telah didokumentasikan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selamatlah kita dunia akhirat. Baik. Dan maka setelah malaikat bertanya, tujuannya untuk bagi ilmu, tengok macam mana Rasulullah jawab. Dan setiap kali dijawab, malaikat approve bahawa ini adalah seorang murabbi. Sodakta, dia benar. Dia datang yang malaikat Jibril untuk membenarkan kepada para sahabat, orang yang ada di sekeliling, nak bagi tahu yang dia ini memang layak ada tauliah, dapat tauliah lah. Nabi dapat tauliah, mengajar. Dia Rasul, Jibril sini cakap, aku yang ajar dengan izin Allah SWT, maka dia ini benar-benar orang yang benar. Maka terima apa yang dia bawa. Sebab tu akhirnya, apa yang penting ialah bukan bila kiamat itu, tetapi apakah tanda-tanda kiamat itu. Dan lebih penting, ada orang tanya kepada Nabi dalam peristiwa yang lain, ada orang tanya kepada Nabi, lebih kurang maksud dia, bila kiamat ni Rasulullah, bila kiamat. Nabi tak jawab bila kiamat.
Nabi kata Nabi kata kepada orang itu lebih kurang maksud apa yang kamu sediakan untuk kiamat. Kita dok fikir bila ini tanda Dajjal nak datang ke, COVID-19 ni nak tanda Dajjal nak datang ke apa semua. Itu tak penting tuan-tuan puan-puan. Apa yang kita nak sediakan untuk itu, untuk amalan kita. Kita boleh mati bila-bila masa sahaja. Apa yang kita sediakan untuk hari itu lebih penting. Bukan soal konspirasi teori dan sebagainya, tetapi soalnya apa yang kita sediakan diri kita ni untuk menghadap kepada Allah SWT, di mana hari kiamat itu bukan suatu konspirasi, bukan suatu teori, tetapi dia suatu yang benar. Kerana kematian itu berlaku setiap hari. Pada zaman-zaman kita lagi orang mati setiap hari, dan kita sendiri mati setiap hari. Tidur itu mati, ada orang tidur mati kan. Jadi apa tanda-tanda dia? Antara tanda dia Nabi cerita ialah terjadinya peristiwa seorang ibu melahirkan tuannya, atau bos yang sendiri yang jadi hamba kepada anaknya. Kalau konteks pada zaman Nabi, kalau konteks pada zaman Nabi, ada orang yang dia ini dia ini disetubuhi misalnya oleh tuan dia, maka yang lahir itu merdeka misal. Dia jadi anak yang merdeka sebab dia datang daripada suami dia kan, daripada tuan dia. Misalnya lah, kalau tuan-tuan kena rujuk balik soal fiqah ni. Jadi dia itu jadi bos kepada ibu dia. Itu tanda kepada hari kiamat. Dan kalau kita lihat pada zaman kita ni pun ada orang buat mak dia macam hamba. Dia masalahnya dia kaya, dia duit, dia berjas bagi mak dia duit cukup sekadar itu saja. Kasih sayang tidak diberi, belayan tidak diberi, telefon pun tidak. Just fikir tiap-tiap bulan aku bagi 1,000 sudah. Itu sahaja. Itu juga antaranya. Jadi dia jadi lebih, mak dia miskin, dia jadi kaya raya, dia buat mak dia macam hamba. Itu juga mungkin antara maksud. Hanya Allah SWT yang tahu. Tetapi yang penting ialah bukan kepada tanda-tanda tu. Yang penting ialah bagi apa yang kita sediakan untuk menghadapi tanda-tanda itu. Apa yang kita sediakan untuk menghadapi kembali kepada Allah SWT. Allah kata kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa manusia itu jadi ingkar kepada Allah sedangkan sebelum ini dia mati, kemudian aku hidupkan, kemudian dia mati, dia kemudian Allah kembali kepada Allah lagi, dia akan kembali. Itu sebenarnya. Jadi diceritakan juga oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, di akhir zaman juga nanti akan berlaku peristiwa si miskin yang apa-apa bertukar jadi hartawan, dia jadi kaya raya. Itu semua boleh berlaku. Itu tanda akhir zaman. Bukan bermaksud perkara itu tersebut salah, tetapi itulah tanda bahawa akhir-akhir zaman ni semua orang berlumba untuk menjadi orang yang kaya raya. Tidak ada masalah, tetapi kalau tidak berhati-hati, maka dia akan menyebabkan orang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Sebelum kita tutup perbincangan kita ini dengan 2 hadis, maka kita nak lihat lagi kalau adalah pelajaran-pelajaran yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi SAW ini sebentar ya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita nak lihat sikit kalau berkenaan dengan ini. Jadi kita dapat lihat bahawa antara yang diterangkan ialah tentang penjelasan tentang rukun iman yang 6. Ada yang diterangkan ialah tentang rukun Islam yang 5. Itu juga. Yang apa yang diterangkan juga tentang ihsan. Itu kita akan lanjutkan dalam hadis-hadis yang berikut. Sebab itu kita bincang lagi. Sebab ada dalam hadis-hadis yang berikutnya insyaAllah. Dan antara yang terangkan juga adalah tanda-tanda kiamat. Disebutkan tanda-tanda kecil. Dan juga apa juga yang didapat dalam hadis ni sebenarnya yang anak buat mak macam hamba tu nak tunjuk bahawa haramnya mendahaka kepada kedua ibu bapa. Dan hadis ini juga menunjukkan salah satu cara daripada cara-cara pembelajaran, iaitu apa? Menggunakan metode tanya dan jawab. Boleh kita sebagai guru misalnya kita tanya anak-anak murid kita atau anak kita soalan walaupun kita dah tahu dengan tujuan pembelajaran. Ini juga diajar kepada kita. Dan juga hadis ni nak tunjuk bahawa malaikat boleh berubah bentuk. Okey, itu antara yang boleh kita belajar. Baik.
Dan juga yang paling penting juga antara kita boleh belajar, tak ada siapa yang bertahu perkara yang ghaib melainkan yang diajar oleh Allah SWT berdasarkan ayat Quran dalam surah An-Naml. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Surah An-Naml ayat surah 27 ayat 65. Demikian sahaja tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar hadis yang kita bincangkan hari ini. 2 hadis, tetapi 2 hadis yang sangat memberi kesan kepada diri kita, kepada agama kita. Iaitu yang pertama berkenaan niat. Dan niat itu mestilah niat yang benar. Niat kerana Allah SWT, dan perkara yang diniat itu mestilah halal, maka kita mendapat pahala. Dan dia juga ada kaitan dengan rukun iman kita, rukun Islam kita, dan juga amal kita, ihsan kita dan sebagainya. Sebab apa? Siap yang kita berlaku itu, niat itu sendiri membezakan antara niat itu membezakan antara perkara itu ibadah atau adat semata-mata. Jadi apa yang kita belajar hari ini juga berkenaan apa? Berkenaan dengan wujudnya hari kiamat. Kalau kita tak fikir betul-betul tentang hari kiamat, maka kita akan menzalimi orang semudah-mudah macam tu sahaja. Maka kita kena pegang betul-betul kepada apa? Pegang betul-betul kepada rukun Islam itu tadi. Apa rukun Islam? Secara ringkas, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi kita saksi bahawa Allah tu Esa, Allah tu tempat kita memperhambakan diri, kita tidak syirikkan Allah SWT dengan sesuatu. Kita tidak ragu-ragu dengan kuasa Allah. Kita kata bilalah Allah nak hilangkan virus COVID ni semua, kita tak ragu-ragu, kita sentiasa sangka baik dengan Allah. Dan juga kita bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah, dengan kita mengikuti segala ibadah dia, ittiba' Rasul. Kita ikut, kita syahadah kepada Nabi Muhammad ni maksudnya kita ikut Rasulullah SAW. Dan juga kita dirikan solat, yang ini dalam kita dirikan solat, kita menghambakan diri kepada Allah. Dalam solat, luar solat, kita keluar zakat, kita puasa bulan Ramadan, kita tunaikan haji ke Baitullah. Itu menunjukkan bahawa apa? Rukun Islam kita. Dan nanti akan jelas lagi dalam hadis berikut insya-Allah. Dalam pertemuan minggu depan insya-Allah. Dan dia bertanya lagi tentang iman, dijelaskan daripada Nabi ialah apa dia? Percaya kepada Allah. Ada dalam surah Al-Baqarah awal-awal tu kan, percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Rasul dia, hari kiamat, kadar baik dan buruk. Ada ketentuan Allah SWT itu baik, ada ketentuan Allah yang buruk. Jadi kita tak perlu berusaha ke? Tak, kita berusaha dengan ketentuan, dan Allah akan mudah ke atas ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Itu dia. Kadar Allah tentukan, tetapi Allah bagi kita pilihan. Takdir Allah tu banyak sekali, dan Allah tahu apa yang kita pilih, Allah tahu apa yang pilih, dan Allah izinkan untuk kita memilih perkara tersebut. Itu yang sebenarnya nak kita fikirkan, dan insya-Allah berkenaan kadar dan kadar hanya Allah SWT saja yang tahu berkenaan rahsia-rahsianya, tetapi kita tahu bahawa Allah tidak pernah tetapkan sesuatu yang buruk kepada kita. Itu dia. Dan apa percaya pada Allah, percaya pada malaikat, itu menunjukkan bahawa kita percaya bahawa Allah takkan sengaja nak campakkan kita dalam kerosakan. Melainkan kita sendiri yang mahukan perkara tersebut. Jadi berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan malaikat, kitab-kitab Rasul, semuanya membawa wahyu, memberitahu kita tentang benda ghaib yang perlu kita ketahui untuk bagi tahu bahawa adanya kiamat, adanya ketentuan Allah SWT. Wallahu a'lam, sekian sahaja pertemuan kita secara ringkas. Itu sahaja untuk kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, salah dan silap. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan, insyaAllah pada hari Sabtu jam 11 pagi hingga pukul 12, insyaAllah lebih kurang. Kalau tuan-tuan tak berpeluang, boleh ikuti dalam YouTube, insyaAllah kita akan upload di sana, insyaAllah. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mengguruskan hati, dan saya mohon maaf kalau ada salah silap. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Ambil yang baik, tinggalkan mana yang tersalah, yang buruk. Biar doakan saya supaya Allah ampunkan dosa saya dan diberi ganjaran atas apa usaha yang kecil ini. Itu sahaja untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak
Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.